أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk, taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu balasan apa yang kamu telah lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika ia mau berwasiat, hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.
atau dua orang lain yang bukan seugama dengan kamu. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi, lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut, kalau kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah kamu tahan mereka sesudah selesai sembahyang. Kemudian mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi Allah, kami tidak akan menjual sumpah kami untuk mendapat suatu harta benda, walaupun orang itu dari kaum kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kerana jika kami menyembunyikannya, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sudah bersumpah, ada melakukan dosa kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu, maka hendaklah dua orang yang lain menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati yang lebih dekat, yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, demi sesungguhnya persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi yang telah nyata berdusta. Dan kami tidak melampaui batas. Kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian menurut cara yang sebenarnya, atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Oleh itu bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya. Dan ingatlah Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Ingatlah hari kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasulnya lalu bertanya, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu dahulu ketika kamu menyampaikan seruan agama Allah? Rasul-rasul itu menjawab, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu. Pengetahuan yang tepat adalah tertentu bagimu, kerana sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan segala perkara yang lain. Ayat 105 sehingga ayat 109 yang kita bacakan pada malam ini masih lagi dalam suratul Maidah, surah kelima, juzuk yang ke-7, yang menjelaskan, yang menerangkan kepada kita tentang kewajipan kita untuk mencegah kemungkaran, menyuruh perkara yang baik. Namun sekiranya kelompok-kelompok manusia tertentu tidak mempedulikan amal ma'ruf nahi munkar, maka kita sudah terlepas daripada kejahatan mereka. Dan Allah Ta'ala memelihara kita daripada kemurkaannya dan daripada mudarat kemungkaran yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menjelaskan hukum yang berkait dengan wasiat sebelum kematian. Dia kalau sebelum ini menyebut tentang bab makan, minum, makan yang dibenarkan, makan yang tidak dibenarkan, makan yang diharamkan kerana bersebab, dan menceritakan tentang sebahagian hukum itu yang direka cipta oleh manusia. Maka sedangkan pensyariatan sebenar datang daripada Allah SWT, sebagaimana kita jelaskan semalam. Maka salah satu daripada pensyariatan Allah ialah tentang hukum wasiat. Supaya tidak ada orang yang memakan harta. Kalau sebelum ini cerita tentang makan daging, makan binatang, hukum-hukum berkait dengan makanan-makanan, maka termasuk juga dalam bab makanan tadi yang kita sebut sebelum ini, iaitu memakan harta. Maka Allah Ta'ala mensyariatkan tentang wasiat yang perlu disaksikan oleh dua orang. Sama ada dua orang di kalangan orang Islam atau dua orang di kalangan bukan Islam bila berada dalam keadaan perlu. Maka bagaimana sekiranya berlaku pengingkaran, penipuan dalam pewasiatan, saksi bersifat menipu dan berbohong, bagaimana tindak balas keluarga yang melihat atau meyakini adanya penipuan daripada saksi-saksi untuk mengambil harta-harta si mati? Maka Allah menjelaskan hukum. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang semua manusia akan dikembalikan akhirat kelak untuk disoal jawab. Dan bersama mereka Nabi dan Rasul.
Yang akan ditanya oleh Allah apakah? Mereka sudah menyampaikan dakwah, sudah menyampaikan perintah, sudah memberitahu larangan. Untuk Allah dedahkan di hadapan khalayak manusia bahawa para Nabi ini amanah dan jujur dalam menyampaikan perintah Allah. Dan untuk Allah mendedahkan kelompok-kelompok yang terus mempermainkan perintah-perintah Nabi-Nabi dan Rasul bagi mengaibkan mereka pada hari akhirat kelak. Pada hari di mana manusia takut mengingatkan, mengenangkan kejahatan mereka. Maka ini sinopsis secara umum tentang ayat-ayat yang kita baca. Kita pergi pada ayat yang 105 yang kita bacakan pada malam ini. Bila Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu. La yadurrukum, tidak akan memberi mudarat kepada kamu. Man dhalla, siapa pun yang sesat. Siapa pun yang memilih untuk melanggar perintah Allah, untuk kufur. Idza tadaitum, bila mana kamu sudah dapat hidayah. Artinya kalau secara umumnya kita memahami, kalau sekiranya kejahatan dilakukan oleh orang lain, kesannya juga akan dapat pada kita. Bila seorang buat jahat, lalu kita tidak mencegah, bahkan tidak menyuruh dia berbuat baik, maka kesannya akan berlaku pada kita. Namun, bila kita melaksanakannya, maka tiada mudarat bagi kita. Kerana kita telah berlepas diri daripada perbuatan mereka. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kamu akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Fayunabbi'ukum, dan Allah akan mengadili dan memberitahu perbuatan yang kamu lakukan di dunia. Baik, berhubung dengan ayat ini, ada orang salah faham. Sebahagian memahami ayat ini seolah-olah kami tak perlu lagi cegah kemungkaran. Sebab Allah Ta'ala menyebut, orang beriman jaga diri masing-masing sudah. Yang sesat biarkan dia sesat. Sebab itu kita kena tahu sebab turun ayat ini. Di mana Allah Ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya memperbaiki diri mereka sendiri dan melakukan kebaikan dengan segala kesungguhan dan keupayaan mereka. Dan Allah Ta'ala nak beritahu orang-orang beriman, siapa yang berjaya membaiki diri mereka, kalaupun masyarakat yang berada berhampiran dengannya atau jauh daripadanya merupakan masyarakat toksik, masyarakat yang melanggar perintah Allah, maka ia tidak akan memberi mudarat kepadanya, bahkan menjadi bengkok. Tetapi ini bukan bermaksud bahawa kita tak perlu melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Tidak perlu. Sebab itu kata Sa'id bin Musayyab berkait dengan ayat ini, maksud ayat kata beliau, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ba'dal amri bil ma'ruf wan nahyi an munkar. Tidak akan memberi mudarat kepada kamu bila mana kamu sudah mendapat hidayah dan bila mana kamu sudah menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Dengan syarat kita dah jalankan amal ma'ruf dan nahi munkar, maka barulah tiada mudarat kemungkaran yang mereka lakukan. Yang disebut dalam hadis, dalam riwayat, satu ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah kepada manusia. Maka dia memuji Allah dan juga menyebut lafaz pujian. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah. Kamu baca ayat ni dan kamu faham salah. Sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'au munkara wa la yughayyirunahu yushikullah azza wa jalla an ya'ummahum bi'iqabihi. Sesungguhnya kalau manusia melihat kemungkaran lalu mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan binasakan semuanya. Orang baik Allah binasa, orang jahat pun Allah binasa. Dan dia berkata lagi, dan berkata rawi, sami'tu Abu Bakr yaqul, aku mendengar Abu Bakar bersabda, berkata, ya ayuhan nas, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhib janibul iman. Jauhilah kamu daripada berbohong, kerana berbohong itu akan menjauhkan iman. Maksudnya, jangan kamu menafsirkan ayat itu berdasarkan kefahaman kamu. Ayat ini kami tahu sebab apa turun. Bukan bermaksud ayat ini bahawa kita orang tak payah cegah kemungkaran apa-apa. Bukan kena cegah. Diriwayatkan daripada Abi Umayyah Asy-Sya'bani berkata, aku mendatangi Abi Sa'labah Al-Khutani. Aku berkata kepadanya, bagaimana kamu menafsirkan ayat ini? Lalu dia berkata, ayat tu ayat mana?
Aku berkata, firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina aman, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang beriman, cukup kamu jaga diri kamu, tiada memberi mudarat kepada kamu bila mana kamu sudah mendapat hidayah. Lalu dia berkata, Ama wallahi, demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran. Kamu tanya orang yang tepat. Kamu tanya orang yang memang tahu. Sa'altu, kerana aku telah bertanya Nabi SAW tentang ayat ini. Apakah ayat ini bermaksud kita tak payah cegah mungkar, tak payah suruh baik? Sebab Allah kata, wahai orang beriman, jaga diri kamu. Jangan peduli orang lain. Kalau kamu sudah dapat petunjuk, cukup. Walau ayat itu tak bermaksud demikian. Ayat itu macam Sa'id bin Musayyab kata, sesudah kamu menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kata sahabat yang bernama Abu Sa'labah Al-Khushani, kata dia, aku tanya sendiri pada Nabi SAW, apa maksud ayat ini? Lalu jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahaw anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'aththara wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bi khassati nafsika wa da'il awam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabiru fihinna mislu qabidu al-jumar lil 'amil fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna ka'amalikum. Wa zida fi riwayatin qila ya Rasulullah ajru 50 rajulan minna aw minhum qala bal ajru 50 minkum. Thumma qala Tirmidzi hadha haditsun hasanun gharibun sahih. Maksudnya, kata Rasulullah, ayat ini bukan maksud kamu jangan, ataupun ayat ini bukan bermaksud kamu jangan cegah kemungkaran. Bahkan cegahlah kemungkaran, suruhlah kebaikan, cegahlah kemungkaran. Melainkan bila mana sampai peringkat kamu melihat sifat kedekut menjadi watak manusia. Syuhan muta'an, diikuti. Dan hawa nafsu diikuti. Dan dunia dilebihkan. Dan setiap orang terpedaya dengan pandangannya sendiri. Waktu itu hendaklah kamu jaga diri kamu. Pedulikan orang awam. Sesungguhnya akan berlaku satu hari nanti, kata Nabi SAW. Orang yang bersabar dengan perangai mereka. Kejahatan mereka. Dah cegah mungkar, dah suruh baik, tapi orang-orang awam ni dia ada penyakit apa? Penyakit dia teruja dengan pandangan sendiri. Tak ada lagi nak guna Quran, nak guna hadis, tak ada. Tak ada lagi cerita halal haram, dosa pahala, tak ada. Bagi mereka guna logik. Bila kita mencegah kemungkaran tentang pendedahan aurat kepada ahli sukannya, kepada sekian-sekiannya, mereka boleh rot balik, balas balik dengan kata-kata sinis dan kata-kata mempersendakan agama. Bila kita berada pada zaman ini, zaman orang awam tak peduli. Ketika itu kata Nabi SAW, orang yang bersabar pada zaman itu, seperti orang yang memegang bara api. Kita yang pegang hukum ni, halal haram dosa pahala, berhadapan dengan orang awam yang tak pernah peduli hukum hakam dan tak pernah fikirkan ini larangan Allah SWT. Bahkan mereka mempersendakan agama walau masih mengekalkan nama Islam pada diri mereka, seolah-olah mereka bercakap macam tak ada agama. Seolah-olah mereka bercakap, mereka menghina para ulama, mereka menghina orang-orang yang hebat. Macam kita tengok bila mufti kalau keluarkan fatwa, mereka hina mufti. Bila orang alim keluarkan fatwa, mereka hina orang alim. Maka kata Rasulullah, bila berada pada zaman ini, orang yang bersabar dengan keadaan mereka itu, umpama yang pegang bara api. Yang beramal pada zaman itu akan mendapat pahala 50 orang. Lalu sahabat ditanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang di kalangan kita atau di kalangan mereka? Apakah pahala 50 orang di kalangan sahabat Rasulullah beramal? Atau di kalangan umat yang ada waktu itu beramal? Jawab Nabi SAW, bahkan pahala sebagaimana 50 orang sahabat beramal. Jadi kalau kita hidup pada satu zaman, kita dah cegah kemungkaran, kita dah suruh buat baik, namun manusia tak peduli. Kerana zaman ini kata Nabi SAW, syuhan muta'an. Kamu nampak masing-masing pentingkan diri sendiri. Kedekut. Tak ada lagi perhatian pada orang. Tak ada lagi sifat pemurah. Wahawa muttaba'an. Dan masing-masing ikut hawa nafsu. Wa dunya mu'athara. Masing-masing pentingkan dunia, pangkat, jawatan. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Masing-masing terpesona dengan pendapat sendiri. Macam kita sebut dengan adanya Facebook, dengan adanya Twitter, dengan adanya IG. Masing-masing terpesona dengan pandangan sendiri. Maka dia nak komen, dia komen tanpa melihat
kepada disiplin ilmu, adab tak ada. Bagi dia ini wall dia, suka hati nak komen siapa, dia boleh kritik siapa pun nak kritik. Dia boleh kritik perintah Allah, dia boleh kritik Rasulullah SAW, dia boleh kritik para ulama, dia boleh kritik siapa pun. Dia boleh hina siapa pun. Apatah lagi mereka mencanangkan hak kebebasan bersuara. Atas nama hak kebebasan bersuara, mereka menghina semua para alim ulama. Seolah mereka, para ulama ni, mereka tidak ada hak untuk menyatakan hukum itu dan ini. Mereka berhak untuk mengatakan hukum itu dan ini. Mereka juga boleh beri pandangan. Maka kalau kamu lihat masing-masing terpesona dengan pandangan mereka sendiri, fa'alaika bi khassati nafsik. Bi khassati nafsika, masa waktu itu jaga diri kamu. Inilah maksud ayat. Maksud yang Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Orang beriman, jaga diri kamu. Waktu dalam keadaan macam tu. Jaga diri kamu. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wada'il awam, pedulikan netizen-netizen tu. Dalam hadis sebut awam, para netizen, kalau hari ni lah. Netizen-netizen yang tak ada adab, tak ada akhlak, yang tak ada disiplin ilmu, cuma kalau nak kritik, dikritik. Maka pedulikan mereka. Da'i awam. Sesungguhnya kita akan melalui zaman ini. Kamu akan melalui zaman ini. Orang yang bersabar bagaikan memegang bara api. Tak tahan. Cara nak tahan, jangan baca komen. Bila kita beritahu benda baik-baik dalam Facebook kita dan sebagainya, yang komen ni komen yang tak beradab. Maka jangan baca komen. Pedulikan. Da'il awam, kata Nabi SAW. Pedulikan orang awam. Pedulikan netizen ini. Pedulikan. Jangan pedulikan mereka. Orang yang bersabar waktu itu, dengan kerenah mereka, pada zaman itu, pada hari-hari itu, mereka umpama memegang bara api. Maksudnya tuan-tuan mencabar zaman tu. Macam pegang bara api. Dan orang yang beramal, yakni yang mentaati Allah pada zaman itu, pahalanya seperti 50 orang. 50 orang macam pahala para sahabat. Sebab itu disebut dalam hadis-hadis yang lain tentang kelebihan beramal pada zaman manusia lalai. Bukan sebagaimana ada kelebihan kalau kita berzikir pada tempat yang biasa orang lalai. Umpama kalau tuan-tuan ke pasar. Pasar kan biasa tempat orang lalai. Lalu tuan-tuan berzikir di situ, maka pahalanya lebih besar. Apatah lagi bila zaman lalai. Zaman lalai ini yang disebut oleh hadis Nabi SAW, pahalanya digandakan. Pahalanya lebih besar daripada dalam keadaan zaman orang semua ingat Allah. Ni zaman tuan-tuan orang tak nak fikir ke masjid, ke surau. Orang lebih suka nak penuhi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat sekian. Isyarat-isyarat lucah lebih mengambil tempat. Perkataan-perkataan buruk lebih di-like oleh orang berbanding perkataan baik. Maki hamun itu menjadi suatu, kita katakan, kebiasaan, bukan menjadi kesukaan manusia. Pada zaman mereka menormalisasikan semua maksiat. Mendedahkan aurat atas nama sukan, biasa. Mendedahkan aurat atas nama lakonan, biasa, seolah tak berdosa. Dan kita tak tahu bila pula dedah aurat berdosa, dan keadaan mana. Sebab mereka dah normalisasi. Dan juga mendedah aurat dalam lakonan, dalam hiburan. Mempermainkan syurga dan neraka dalam lakonan. Memakai pakaian wanita bagi lelaki dan sebaliknya. Mereka normalisasikan atas nama lakonan, atas nama sukan, atas nama apa pun kegiatan. Atas nama, kalau kita kat sekolah pula, atas nama co-curriculum. Co-curriculum memang kena macam ni, takkan nak pakai tudung. Nak berlari takkan nak pakai tudung. Berlari kena pakai macam ni, seluar pendek, baru laju. Lalu mereka kritik yang, bila ada atlet kita pakai tudung, dikritik. Kita kalau nak pakai tudung, pergi masjid lah, kenapa nak berlari? Padahal dia ni kalau tak pakai baju, berlari yang pakai tudung, bukanlah juga dia. Jadi, ini di antara, kita katakan bila maksiat telah dinormalisasikan oleh orang netizen, awam. Orang awam menyokong benda ni atas nama norma. Benda norma. Masalahnya, salam lelaki perempuan biasa. Berkawan dengan lelaki perempuan tanpa batasan biasa, ikhtilaf. Maka kata baginda SAW bila macam tu, da'il awam, biarkan orang awam tu. Dengan maksud, kamu dah suruh, kamu dah cegah, kamu dah ingatkan mereka, ketika itu jaga diri kamu. Kamu sudah ingatkan mereka. Pegang betul-betul, beramal betul-betul. Bentuk keluarga kamu. Ya, bila kita lihat dasar normalisasi ini telah dipengaruhi oleh negara, oleh undang-undangnya, maka kita mesti bersedia untuk kekal berpegang teguh dengan perintah Allah.
Kerana mereka akan cuba buat macam-macam. Dan hari ini kita lihat bila LGBT juga ingin menormalisasikan hubungan sesama jantina. Meminta pengiktirafan kita. Dan normalisasi pertukaran jantina. Meminta pengiktirafan kita. Dan tidak mustahil mereka akan ataupun netizen ini mula menerima golongan ini. Sehingga melupa nasihat para alim ulama. Sehingga mereka lupa tentang hukum hakam. Dan ceritanya macam cerita dulu juga akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kamu jaga elok-elok agama kamu. Asasnya tuan-tuan bila kita tak cegah dengan kita binasa. Allah Ta'ala sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan ujian, akan bala bencana yang tidak hanya menimpa orang yang jahat. Kamu juga kena. Tapi ayat ini untuk mengecualikan bila mana kita berpegang dengan agama. Kerana kita lihat Nabi Nuh AS, Allah selamatkan dia, Allah cuma binasakan yang ingkar. Nabi Lut, Allah selamatkan dia dan keluarganya dan Allah binasakan orang yang ingkar. Nabi Syuaib juga begitu. Nabi Hud juga begitu. Nabi Saleh juga begitu. Dan semua Nabi-Nabi begitu. Dan demikian juga orang beriman di akhir zaman. Bila mana mereka sudah mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan, namun watak-watak manusia tetap berpegang pada kejahatan-kejahatan ini, maka waktu itu jaga diri masing-masing. Teruskan beramal, teruskan jaga agama. Kelak akan sampai waktu Allah binasakan kelompok golongan ini dan Allah selamatkan kamu. Tapi dengan syarat macam saya sebutkan tadi, penafsiran yang disebut oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Sa'id bin Musayyab, bukan ayat ini maksudnya kita perlu tubuh, tak buat apa-apa sesudah kita mencegah kemungkaran. Apakah zaman ini bererti kita dah berhenti? Tak. Kita masih cegah kemungkaran. Masih suruh orang buat baik. Bila sampai zaman itu, macam Rasulullah sebut sifat. Dan kita yakin waktunya belum sampai lagi. Kita perlu meneruskan agenda menyuruh perkara baik, mencegah kemungkaran. Dan kita yakin satu hari nanti benda ini akan ada tempat dalam masyarakat. Kerana ini adalah bumi Allah. Dan ini adalah syariat Allah. Dan kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Baik, selepas selesai tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Sebab Nabi SAW, bila kita sebut tentang semalam ayat mereka buat hukum sendiri, bila Rasulullah tegur, mereka kata ini adalah yang kami ambil daripada nenek moyang kami. Maka memang dalam menyampaikan dakwah kita akan rasa berat. Terutama bila mula mereka berhujah nenek moyang. Ini tradisi kami. Ini normalisasi kami. Ini dah kebiasaan kami. Kenapa nak lawan? Kenapa nak cegah kami? Maka Allah ingatkan kita dan ingatkan Nabi SAW. Kalau kamu dah suruh tak apa, jaga diri kamu. Kamu telah melaksanakan tanggungjawab. Kemudian sesudah itu Allah Ta'ala menyebut tentang hukum penyaksian ketika wasiat. Baik, apa munasabah ayat ini? Penyaksian ketika melakukan wasiat. Dan saya katakan bahawa dalam bab makan harta, dalam bab kita cerita tentang makan minum. Kita dah cerita tentang binatang beruang yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan dalam ihram, tempat mana. Kita dah cerita tentang arak yang diharamkan, judi diharamkan. Maka termasuk dalam makna makanan, dalam makna minuman, dalam makna harta benda ialah muamalah. Antaranya muamalah wasiat. Jangan sampai makan yang haram. Sebagaimana kamu jauhi diri kamu daripada makan bangkai, makan darah, makan binatang-binatang yang dilarang, yang dihalang. Sebagaimana kamu jaga diri kamu dalam berburu. Jangan berburu ketika ihram. Jangan berburu ketika berada di Mekah, di Madinah, di tanah haram. Maka kamu jaga, demikian juga kamu jaga dalam hal yang berkait dengan memakan harta orang dengan tidak betul. Allah berfirman, wahai orang beriman, syahadatu bainikum, penyaksian sesama kamu. Idza hadara ahadakum maut, bila salah seorang kamu merasakan hampir kematian dia. Ini bila seorang tu rasa sakit, rasa macam dekat. Sebab memang tuan-tuan, bila kita nak mati ni kita ada insting dia, kita ada rasa. Kita tak tahu kita mati bila, tapi sakit tu kita macam Allah beri petanda. Seolah-olah kita rasa macam tak lama sakit. Kan itu Allah sebut, bila mana seorang merasakan kesakitan yang membawa kepada kematian, maka hendaklah dia menulis wasiat. Dengan penyaksian isnani, dua orang. Zawa adlin, yang adil, minkum, di kalangan kamu. Maksud yang adil di kalangan kamu ialah dua orang saksi yang adil Islam. Dua orang saksi yang adil yang Islam. Au akhara min ghairikum. Tapi kalau tak ada dua orang saksi yang adil Islam, tak ada, maka boleh dua orang yang lain min ghairikum, daripada agama lain.
In antum darabtum fil ard, khususnya bila mana kamu bermusafir. Kalau kita berada tempat sendiri, dekat nak mati, tinggal wasiat, nak dapat 2 saksi Islam senang. Tapi bila mana kita musafir travel, katakan kita travel mana-mana negara, tiba-tiba kita rasa mungkin sakit ni kita boleh mati. Kita pun nak tinggalkan wasiat. Dan kadang tak ada orang Islam, cuma ada orang bukan Islam. Maka minta dia jadi saksi. Kalau itu Allah sebut, akharan, 2 orang lain, min ghairikum, daripada bukan agama kamu. Boleh. In antum darabtum fil ard, khususnya bila mana kamu bermusafir di muka bumi, fa asabatkum musibatul maut, tiba-tiba kamu terkena musibah kematian. Umpama mungkin dia pergi satu tempat, adalah kemalangan itu dan ini, maka dia nak tinggalkan wasiat ni. Nak beritahu dalam nafas-nafas yang tercungap, dalam masa nyawa berbaki, sama ada dia nak tulis atau dia nak cakap secara lisan. Minta 2 orang tolong jadi saksi untuk pulangkan hartanya, untuk pulangkan barang-barangannya pada keluarga dan sebagainya. Tahbisunahuma min ba'dis salah. Dan kedua saksi inilah kamu tahan mereka. Tahan mereka min ba'dis salah, selepas sembahyang. Maksud selepas sembahyang di sini ialah selepas sembahyang asar. Selepas sembahyang asar, fa yuqsimani billah, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Ini tabtum, kalau kamu ragu-ragu. Dia kena sumpah. La nashari samanan walau kana dzal qurba. Kami bersumpah bukan dengan kami bukan mempermain-mainkan sumpah. Atau untuk menukar sumpah dengan perkara yang murah. Wala naktubu syahadat Allah. Kami tak akan sembunyikan penyaksian kami di sisi Allah. Inna idzal laminal athimin. Kalau kami lakukan demikian, kami orang berdosa. Baik, untuk kita faham ayat ini, kita tengok sebab turun ayat ini. Imam Bukhari meriwayatkan, dan demikian juga Imam Darqutni dan At-Tabari dan Ibnu Munzir daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas, ia berkata, adalah Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda, 2 orang lelaki Kristian. Tamim Dari dan Adi bin Badda, 2 orang lelaki Kristian. Yattajirani ila Makkah fil jahiliyah wa yutilani al-iqamah biha. Dia selalu berniaga kat Mekah dan tinggal lama di Mekah. Falamma hajaran Nabi, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, hawala matjarahuma ila Madinah. Maka kedua-dua lelaki Kristian ini yang bernama Tamim Dari dan Adi bin Badda pindahkan pusat perniagaannya di Madinah. Fa kharaja Budai As-Sahmi. Maka ada seorang sahabat namanya Budai As-Sahmi, iaitu bekas hamba Amr bin Al-As. Tajiran hatta qadimal Madinah, juga seorang peniaga. Bila mana dia juga berhijrah ke Madinah. Fakharaju jami'an tujjar ila Syam. Lalu ketiga-tiga berpakat untuk keluar sama-sama berniaga di bumi Syam. Budai Islam, manakala Tamim Ad-Dari Kristian, Adi bin Badda Kristian. Budai je Islam. Maka tiga ni pakat sebab mereka berkawan dalam bisnes, keluar berniaga di Syam. Hatta idza kanu bi ba'd at-tariq ishtaka Budai. Bila sampai di pertengahan jalan, Budai rasa sakit. Fakataba wasiyah biyadi, maka dia pun tulis wasiat dengan tangannya. Summa dassaha fi mata'ihi wa awsa ilaihima. Kemudian dimasukkan surat wasiat dalam barangan dia. Dan kemudian dia mewasiatkan kepada 2 orang teman dia tadi Kristian, Tamim Ad-Dari dan juga Adi bin Badda. Falamma mata, bila mana tiba-tiba Budai pun mati di perjalanan. Kedua-dua kawan Kristian yang buka kotak tempat simpan barang bersama surat wasiat. Maka didapati padanya ada bekas perak yang mengandungi emas. Ina min fiddah mangkushan bizahab. Bekas perak kemudian ada ukiran emas. Maknanya benda yang bernilai. Summa hajarahu kamakan. Kemudian kedua-duanya ini menyembunyikan barang tu. Cuma surat je letak. Barang tu tak dikembalikan pada keluarga. Wa qadimal Madinah ta'ala ahlihi. Lalu mereka memulangkan barang tadi, barang-barang lain bukan berharga, kepada keluarganya. Fadafa'a mata'ahu. Fafata'a ahlahu mata'ahu. Bila keluarganya buka kotak, fawajadu kitabahu wa ahdahu wa ma kharaja bihi. Maka dia tak nampak pun melainkan surat je ada. Dan ada barang-barang biasa. Sedangkan dia tahu, saudaranya Budai ni keluar berniaga mesti bawa duit, mesti bawa modal, mesti bawa sesuatu. Tapi yang ada dalam kotak dia cuma surat dan barang-barang biasa. Wa faqadu syai'an fas'aluhuma anhu. Dan mereka tahu ada benda yang hilang dalam kotak.
Lalu ditanya kepada dua teman Kristian ini, Tamim Ad-Dari dan juga Adi bin Badda. Faqalu, mereka berkata, hadzal ladzi qabadna lahu wa dafa'a ilaina. Ni je barang yang kami pegang, yang diwasiat supaya kami pulangkan pada kamu, ni je. Faqalu lahuma, lalu keluarga kepada budai ini berkata kepada dua orang Kristian ini, hadza kitabahu biyadihi. Ini adalah tulisan kitab ataupun wasiat di tangannya. Qalu ma katamna lahu syai'an. Tak, kami tak sembunyi apa-apa. Tak ada benda lain. Sebab dalam wasiat itu macam ada beritahu ada barang. Lalu kata lelaki, tak ada apa-apa. Kami tak sembunyi apa-apa. Fatarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kes ini diangkat pada Nabi SAW. Bila diangkat, Rasulullah SAW mengadilinya. Nabi panggil dua orang Kristian tadi, iaitu Tamim Ad-Dari dan Adi bin Badda. Tamim Ad-Dari dia masuk Islam lepas tu. Dua orang ni masa tu masih Kristian, dipanggil untuk bersumpah selepas solat Asar. Sebab kenapa selepas solat Asar? Kerana waktu solat Asar ni waktu di mana menjadi suatu amalan untuk bersumpah dan paling mustajab untuk bersumpah waktu Asar. Paling mustajab. Dan memang menjadi kebiasaan. Daripada dulu mana-mana ahli kitab pun mereka akan bersumpah selepas Asar. Kerana waktu Asar ni waktu penting, berkat. Dan demikian juga kita dalam Islam, selepas Asar ni waktu yang berkat. Apatah lagi Asar hari Jumaat, yang ada keberkatan dia. Kemudian Rasulullah meminta keduanya bersumpah, Kristian tadi, dengan berkata, Billahilladzi la ilaha illahu ma qabatna ghaira hadha wala katamna famakasa ma sya'allahu an yamkutha summa zahara ma'ahuma ina min fiddatin mankushun muwawwah bizahab. Faqala ahluhu hadha min mata'i. Qala na'am walakin ashtaraynahu min wa nasina an nudhakkirahu hina halafna fakarina an nukadhiba nufusana fatarafa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat al-ayah fa in uthira ala annahuma istahaqqa isma فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل البيت أن يحلفا على ما كتما وغيبا ويستحقانه. Kemudian kedua-dua ini pun bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia. Kami tidak memegang melainkan barang ini sahaja dan kami tak sembunyikan apa-apa. Lalu lepas bersumpah, selepas berapa lama, tiba-tiba terjumpa barang tadi. Yang dia sorok dua orang tu terjumpa. Bila terjumpa maka diketahui oleh keluarganya. Lalu keluarganya berkata, inilah barang dia. Inilah barangnya. Lalu kata mereka, mengaku betul memang barang dia. Tapi kami nak beritahu, sebenarnya barang ni kami dah beli dengan dia sebelum dia mati. Maka ditipu lagi. Kami dah beli, tapi kami lupa nak beritahu pada kamu. Mula-mula dia kata tak ada barang, cuma ada surat. Tiba-tiba zahir barang tu. Keluarga dia kenal, inilah barang keluarga yang mati. Keluarga kami itu, budai. Lalu mereka pun balik sebenarnya barang tu kami beli dengan dia sebelum mati. Jadi kami tak sebutlah dalam sumpah kami sebab kami dah beli. Kami tak akan tipu. Lalu keluarganya tidak berpuas hati. Lalu dia angkat kes tadi pada Nabi SAW lagi. Maka kali ini Nabi menyuruh dua orang keluarganya yang merupakan waris hartanya bersumpah pula. Dia ikut kaedah Islam. Mula-mula yang disumpah ialah orang yang dituduh kena bersumpah. Orang yang dituduh kena bersumpah bahawa dia tak perlu bawakan apa-apa bukti, cukup dia bersumpah menafikan. Orang yang tuduh, bila orang tu dituduh, cara menafikan ialah dia bersumpah. Dia tak perlu buat bukti apa-apa, cukup dia bersumpah, demi Allah saya tak buat. Demi Allah saya tak ambil, cukup. Tetapi ketika mana masih ada keraguan, ketika itulah baru yang mendakwa bersumpah. Maka Rasulullah menyuruh dua orang keluarganya, pemilik harta pusaka, pewaris yang dekat, kedua ini bersumpah untuk berkata, sumpah kami lebih benar daripada sumpah mereka. Kami tidak berbohong, memang dia orang yang ambil barang. Kami berani bersumpah dengan nama Allah, tidak ada Tuhan melainkannya. Bahawa sumpah kami lebih benar daripada sumpah mereka. Ini dipanggil menolak sumpah. Bila seorang bersumpah, dia kuat. Namun bila kaum keluarga rasa ada kecelaruan, ada kekeliruan, ada mereka confuse ataupun mereka mengesyaki sesuatu, maka boleh mereka sumpah balas. Sumpah balas. Jadi, apa implikasi sumpah ini? Implikasinya ialah datangnya bala Allah pada yang berbohong. Lalu akhirnya, tuan-tuan sekian, selepas lama kejadian, Tamim Ad-Dari memeluk Islam.
Bila mana Tamim Ad-Dari berbai'ah pada Nabi SAW. Tamim Ad-Dari memeluk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Ketika mana beliau ialah orang yang bertemu dengan Dajjal. Dalam peristiwa hadis yang panjang tentang Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal, yang akhirnya Rasulullah SAW suruh dia menceritakan apa yang berlaku. Baik, Tamim Ad-Dari berbai'ah dengan Nabi SAW. Kemudian dia berkata, benar Allah, benar Rasulnya, sesungguhnya yang dulu kejadian kejadian dahulu kami ambil barang. Akhirnya sumpah tadi, zahir juga pembohongan mereka. Mereka sendiri beritahu, kami memang ambil. Maka ini implikasi sumpah. Bahawa kebenaran akan keluar juga. Dan orang yang berbohong, mereka yang bertobat di kalangan mereka, akan dilaknat oleh Allah SWT. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, wattaqullah, maka takutlah kamu pada Allah. Wasma'u, dan patuhlah kamu pada perintah Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, orang-orang yang berbohong. Orang-orang yang cuba mengambil harta orang lain, maka dia jadi fasik. Dan Allah tak akan beri petunjuk kepada orang yang fasik. Baik, sesudah Allah menyebut tentang wasiat dan penyaksiannya, tentang bagaimana penyelesaian ketika mana waris tidak mempercayai saksi, khususnya di kalangan orang bukan Islam, maka boleh pendakwaan dilakukan di masjid pada selepas asar, ia boleh dibuat hari Jumaat untuk menambahkan keberkesanan sumpah tadi. Apakah orang kafir bersumpah dengan nama Allah? Ya, dalam hal ini mereka bersumpah dengan nama Allah. Sumpah ini juga terpakai kepada bukan Islam. Baik, apakah secara mutlak orang kafir boleh saksi kepada wasiat orang Islam? Jawapannya tak. Melainkan dalam keadaan terdesak, tak ada orang Islam. Sebab itu dia sebut au akharani min ghairikum. Ataupun dua orang yang daripada lain agama kamu, kalau kamu dalam keadaan musafir, tak jumpa orang Islam. Tapi hari ini, kalau kita musafir, ramai orang Islam kita jumpa. Sebab banyak negara-negara dah ada orang Islam. Tapi andai kata ada tempat tak ada orang Islam, dan kita nak sampaikan wasiat ini pada keluarga-keluarga kita yang dekat negara kita, cuma ada bukan Islam, maka tinggalkan wasiat. Secara umumnya manusia ini boleh dipercayai. Secara umum. Dalam muamalah kita, sebab itu kita dibenarkan berniaga dengan bukan Islam. Sebab secara umum manusia ini malu kalau dia tidak dipercayai. Namun Islam mengambil langkah berjaga-jaga. Kerana kadang-kadang kepentingan hawa nafsunya menyebabkan dia akan mengambilnya. Maka datang sumpah atas nama Allah. Supaya mereka gerung dan takut. Walaupun mereka tidak beriman pada asasnya kepada Allah, atau tidak beriman dengan sebenar, namun mereka tahu tentang bahaya bersumpah dengan nama Allah SWT. Baik, sesudah Allah menyebut tentang hal itu, Allah menyebut yauma yajma'ullahu rusul. Pada hari Allah himpunkan semua rasul-rasul. Fayaqulu madza ujibtum. Lalu ditanya kepada mereka, apa jawapan kamu terhadap pengingkaran umat-umat kamu? Sebab umat masing-masing mendakwa bahawa Nabi kami tak menyampaikan dakwah. Nabi kami tak cegah pun kemungkaran. Tak suruh pun kami buat baik. Mereka menafikan peranan Nabi dan Rasul. Maka pada hari ini Allah Ta'ala dedahkan. Kata Imam Mawardi, kenapa Allah Ta'ala tanya Rasul walau Allah sudah mengetahuinya? Kenapa tanya Rasul? Apakah kamu sampaikan kepada umatmu? Allah dah tahu. Tujuan tanya ada dua sebab. Yang pertama, ialah Allah Ta'ala bertanya kepada Rasul untuk mengajar pada Rasul-Rasul dan memberitahu Rasul-Rasul apa yang mereka tidak ketahui daripada kufur dan nifak umat masing-masing. Nabi-Nabi ini ada kalangan mereka yang Nabi-Nabi tak tahu mereka ni munafik. Kufur. Sebab itu disebut dalam hadis, bila Nabi SAW nak beri minum air kepada umatnya, lalu kata Allah Ta'ala kepada Rasulullah, jangan, mereka bukan lagi umat. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas kamu wafat. Selepas kamu mati. Mereka murtad daripada agama. Jadi sebab itu Nabi-Nabi ini mereka tidak mengetahui hakikat sebenar. Mana umatnya betul-betul ikut dia, mana berbohong. Maka pada hari itu Allah akan dedahkan. Yang kedua kata ulama, ialah Allah Ta'ala nak malukan kaum yang sentiasa menafikan peranan Rasul-Rasul, khususnya ketua-ketua mereka. Ni tentu bukan kat dunia je ada ketua, kat akhirat nanti orang kafir pun ada ketua dia. Yang terus berkata Nabi-Nabi ini tak pernah pun suruh kami buat baik, tak pernah pun cegah kemungkaran. Maka Allah akan dedahkan pembohongan mereka. Sebagaimana Allah memberitahu pada Rasul tentang pembohongan sebagian umatnya, Allah mendedahkan pembohongan pemimpin-pemimpin mereka atas perintah yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas mereka. Baik, apakah sinonimnya Allah menyebut tentang akhirat?
Seolah-olah Allah nak beritahu, bukan sekadar ada hukum dunia, nanti ada hukum akhirat. Kamu dengan sumpah palsu nak ambil harta orang, ada akibat di dunia dengan sumpah palsu tadi. Kemudian nanti ada akhirat bagi mengadili kamu semua. Siapa yang derhaka, siapa yang membelakangi perintah Nabi dan Rasul, siapa yang mempersendakan, mempermainkan ajaran Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.